الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan rahmat kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita pada hari ini dalam keadaan fitrah, iman dan Islam, dan kita juga dapat bangkit dalam keadaan selamat, aman. Sedang rakan-rakan kita di Morocco, sahabat-sahabat kita di Morocco sedang diuji dengan gempa yang mengejutkan. Semoga Allah SWT memberikan bantuan, kemudahan kepada semua saudara-saudara kita di Morocco. Dan kita juga dapat meneruskan kehidupan dengan rezeki yang mencukupi. Alhamdulillah. Dan ini yang Nabi SAW sebut sebagai nikmat daripada nikmat dunia, seolah-olah seseorang itu memiliki dunia dan segala isinya apabila dibangun pada waktu pagi dalam keadaan rumahnya selamat, ada tempat tinggal, badannya sehat dan dia ada makan untuk hari tersebut. Jadi kita berada di penghujung bulan Safar, sedang menuju masuk ke bulan Rabiul Awal. Bila kita masuk bulan Rabiul Awal, menjadi satu kebiasaan dalam suasana khususnya di Malaysia dan juga bahkan di dunia Islam untuk kita banyak berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Kerana pada bulan itu Nabi SAW dilahirkan dan pada bulan itu juga Nabi SAW wafat. Jadi selalunya bila kita membaca sirah, kita melihat perjalanan sirah itu daripada angle penceritaan yang tertumpu kepada Nabi SAW. Tapi kali ini, seperti mana kita lakukan sebelum-sebelum ini, kita mengambil angle daripada sahabah ataupun sahabat wanita, sahabiah, yang kita akan lihat kehidupan Nabi SAW daripada sisi mereka, daripada sudut kehidupan mereka. Dan hari ini kita akan ceritakan satu manusia, satu wanita yang menjadi manusia pertama yang menyentuh Nabi SAW di atas muka bumi. Dialah wanita pertama yang melihat, dialah wanita pertama yang menyentuh, menyambut, merangkul Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia memiliki status yang sedemikian besar, tapi dia jarang dikisahkan tentang dirinya. Dia pun dalam sirah tak banyak kita dapat jumpa kisah-kisah penceritaan tentang dia. Siapakah dia? Dia adalah seorang wanita bernama Barakah bint Tha'labah. Dia ni asal daripada Afrika, Habashi. Kalau sebut Habsyah, secara spesifiknya merujuk kepada tempat yang umat Islam pergi berhijrah di Ethiopia ataupun kawasan sekitar itu. Tetapi pada zaman itu bila sebut Habshi ataupun Habasyah, dia tidak semata-mata merujuk kepada negeri itu, tapi dia juga boleh merujuk kepada benua Afrika tu. So sebenarnya disebabkan dia begitu tidak dikenali secara dalam, tidak dapat dipastikan dari mana asal dia di benua Afrika. Dan yang kedua, dia adalah hamba yang dicolek dan dijual di pasar. So dia tidak dikenali juga, dia sendiri tak kenal susur galur keturunan dia, daripada mana dia datang, tempat tinggal dia, kehidupan ibu bapa dia tidak tahu semua itu. Kita boleh bayangkan satu orang yang pada usia kecil telah dijual di pasar, dan sewaktu dia dijual di salah sebuah pasar yang utama di Jazirah Arab pada waktu itu, kalau kita boleh sebut hari ini shopping mall yang besar, dulu shopping mall ada jual manusia, jual hamba. Orang pergi bukan hanya beli groceries, beli barang, orang beli pembantu. Pembantu ni bukan macam kita bagi gaji tu, ambil jadi hamba. Dan ayah kepada Nabi SAW, kita semua tahu namanya Abdullah. Dia hanya sempat seketika bersama dengan isterinya Aminah. Pada peringkat awal dia baru nak kahwin tu, dia beli seorang hamba, dan dia beli Barakah bint Tha'labah ini. So dibeli, dijadikan pembantu di rumah dia yang menemani isterinya Aminah. Dan hanya setelah beberapa ketika berkahwin, seperti mana pada kawasan Arab itu, pada Arab Quraisy pada ketika itu, aktiviti perniagaannya pergi ke Syam atau pergi ke Yaman. Pada musim panas mereka akan pergi ke Syam kerana di Syam lebih sejuk, macam pergi ke Europe sikit lah, lebih kurang. So dia pergi dalam perjalanan perdagangan, dia nak pergi berjual beli.
Dan Aminah menanti kepulangan suaminya, dan mereka, kalau kita lihat daripada konteks penceritaan sirah ni, mereka saling mencintai dan satu pasangan yang sangat luar biasa. Sebab kalau kita patah balik sekejap, kita tengok sebenarnya perkahwinan mereka satu perkahwinan yang kalau kita hari ini panggil the wedding of the year lah. Kerana anaknya kepada Abdul Muttalib, the legend, dan berkahwin dengan salah seorang anak pembesar kabilah Quraisy juga, Aminah. So bila Abdullah dah pergi travel, Aminah ditemani oleh Barakah ni. Dan Barakah ini adalah satu budak yang berusia 9 tahun pada ketika ini. Bayangkan 9 tahun je usia dia, dan dia telah pun dijual dan dibeli dan dijadikan pembantu, tetapi Aminah menjaganya dengan sangat baik. Jadi satu hari Aminah binti Wahab bermimpi. Dan mimpi ini popular dalam buku-buku sirah diceritakan. Dia mimpi keluar cahaya daripada rahim dia, memancar, menerangi kota Mekah, kota Yathrib, sampai ke Syam, sampai ke Syria, sampai ke kawasan Jordan, Syria, Lebanon, Palestin tu. Dan dia sangat terkejut dengan mimpi itu. Keesokannya dia bagi tahu kepada siapa? Dia bagi tahu kepada Barakah. Ingat nama Barakah ni, sekejap lagi kita akan tambah sikit nama dia, dan mungkin ramai yang akan familiar dengan gelaran tu. So Barakah waktu ni adalah satu budak yang berusia 10 tahun, 9 tahun ni. Dia adalah pendengar setia dan pembantu setia kepada ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia seorang budak yang begitu optimis. Dia orang yang positif. Dia sendiri dah melalui kesusahan hidup yang sangat dahsyat, dijual, dipisahkan daripada mak ayah. Dia bagi tahu pada Aminah, dipanggil Aminah juga ibu, wahai ibuku Aminah, ini adalah tanda baik, ada sesuatu yang istimewa akan berlaku. Engkau mungkin akan dapat anak yang luar biasa. Pada ketika ibu sendirian, suami berjauhan, dia memainkan peranan untuk memujuk dan memberikan keyakinan kepada ibunya, ataupun ibu Nabi kita SAW, Aminah binti Wahab. Dan tentunya seperti mana-mana isteri yang baru berkahwin, sekarang hamil, dia tak sabar-sabar nak tunggu kepulangan suami dan sampaikan berita bahawa dia hamil. Hari ini mungkin orang hantar gambar pregnancy test dekat suami pakai Instagram ataupun pakai WhatsApp. Dulu tak ada semua ni, mereka kena tunggu. Dan apabila sudah tiba waktu orang-orang yang pergi berdagang ke Syam pulang ke kota Mekah, dia ada satu terminal, macam terminal KL Central ni ataupun TBS ni, tempat mereka semua akan datang, kemudian selesaikan urusan, balik ke rumah. So Aminah minta Barakah ni, budak umur 9-10 tahun ni, pergi ke terminal ni, pergi tengok Abdullah dah balik ke belum. Dan dia menanti kepulangan tu dengan berdebar-debar, sebab satu ada berita gembira, dan satu lagi kerinduan yang begitu memuncak lah. Dah berapa bulan mereka terpisah, dan Abdullah tidak tahu yang isterinya sudah pun hamil. Bila tunggu hari demi hari, tengok Abdullah tak pulang, tak balik. Dan itu menyebabkan semakin cemas, sehinggalah kemudian dibawa berita bahawa Abdullah telah pun meninggal dunia dalam perjalanan pulang daripada pergi ke Syam tu. So Barakah ni, budak 10-9 tahun ini, budak ni boleh maksud dua, dalam bahasa Indonesia budak tu juga hamba, which is hamba. Yang kedua, dia memang kanak-kanak lah kalau kita sebut. Cuma pada era itu kematangannya sangat cepat. 10-9 tahun tu dah boleh dianggap macam orang yang matang. Dan dia adalah orang yang bertanggungjawab bawa balik berita ni nak sampaikan kepada Aminah. Bayangkan beban yang dia tanggung tu. Dan dia pergi jumpa dengan Aminah dan dia beritahu Abdullah telah meninggal. Dan ada riwayat sirah yang sebut meninggal di Yathrib, berdekatan dengan kota Madinah tu lah. So ketika ibu ini mengalami kemurungan dan kesedihan yang amat mendalam, orang yang berada di sisi Aminah binti Wahab sepanjang fasa kehamilan itu, tolong semua benda daripada bangun tidur sampai tidur balik, adalah Barakah bint Tha'labah ini. Dan tentunya ini, kisah ni kemudian sampai kepada Abdul Muttalib. Kalau kita ingat baca sirah dulu, kita sebut Nabi SAW pernah kata dalam hadis yang sahih, aku ini adalah anak kepada dua orang yang disembelih. Satu adalah Ismail AS, yang kedua adalah Abdullah. Abdullah dulu pernah, ayahnya Abdul Muttalib mengambil sumpah, dia akan sembelih 100 ekor unta untuk tebus. Jadi kisah dia panjang sehingga dia jadi 100 ekor unta, dan kemudian Abdullah ditebus. Dan bayangkan kesedihan Abdul Muttalib pula ketika mendapat berita
anak kesayangan dia itu meninggal dan isterinya sedang hamil, menghamilkan cucu dia, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mengalami kesedihan yang amat mendalam tu, Aminah masih berjaya merentas fasa kehamilan itu, kemudian melahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, yang berada bersama dengan Aminah binti Wahab adalah Barakah ni. Barakah ini yang umur 10 tahun ni, dialah yang pertama kali melihat dan menyambut keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sebut pada hari itu, "Wahai Aminah ibuku, mimpimu itu benar. Aku melihat cahaya yang keluar dan bayi ini begitu indah, begitu cantik seperti bulan purnama." Dia memuji, dan dia adalah orang pertama yang, kalau kita lihat kat dunia ni, dia adalah orang pertama yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi lahir. Dan kemudian dia yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan kepada Aminah untuk disusukan. Kemudian kalau kita lihat dalam sejarah, especially waktu di dalam fasa Mekah tu, mereka ada satu tradisi, mereka akan hantar bayi-bayi kecil ni pergi duduk dengan ibu susuan di kawasan pedalaman. Kerana apa? Kawasan Kaabah, kota Mekah tu tempat orang datang buat haji, travel, business. Orang datang bawa macam-macam virus dan penyakit dari segenap penjuru dunia, menyebabkan ramai budak-budak mati pada usia yang sangat kecil. Sebab pada waktu itu mereka tidak ada ubat-ubat yang boleh mengawal ataupun melindungi bayi-bayi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Mekah pada waktu itu adalah satu bandar yang polluted, tercemar. Udaranya tercemar, airnya tercemar sebab aktiviti-aktiviti yang sibuk ni lah. Dan yang ketiga, bahasa Arab yang dipertuturkan di kawasan Mekah tu bahasa yang tak pure. Kalau kita ambil sampel hari ini, semua tu ada dalam ciri-ciri bandar lah kan. Budak-budak cakap bahasa TikTok, tak erti, nak mengeja betul dah, nak menulis satu esei pun dah tak boleh, bahasa percakapan pun bercampur-campur, English, sekarang ni campur Korea sikit, campur Melayu sikit, dah bunyi apa tak tahu. So Nabi SAW waktu bayi tu, selepas beberapa minggu dihantar, ada peristiwa dia panjang, kita nak fokus kepada kisah Barakah. Jadi kita tak cerita kisah ibu susuan Nabi SAW, Halimatus Sa'diyah, tapi kemudian Nabi dihantar ke perkampungan Bani Sa'ad ini. Nabi duduk di situ, udaranya bersih, bahasanya bersih dan tidak ada penyakit. Duduk jauh di pedalaman. So sepanjang waktu Nabi SAW duduk di perkampungan tu, yang menemani ibu Nabi SAW adalah Barakah. Bint Tha'labah. Kemudian setelah 3 tahun, Nabi SAW dihantar balik semula kepada Aminah. Dan Aminah masih lagi belum pulih daripada duka cita, kesedihan, kehilangan suaminya Abdullah. Sehingga ketika Nabi SAW berusia 6 tahun, Aminah mengajak Barakah ni untuk pergi ziarah kubur ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Yathrib. Mereka pergi, dalam perjalanan balik Aminah binti Wahab jatuh sakit di satu tempat, nama dia, siapa tahu? Apa nama tempat jatuh sakitnya? Yang ni nanti Nabi SAW akan pergi ni. Al-Abwa. Nama tempat ni Al-Abwa. Waktu ni Nabi SAW umur 6 tahun. Dan apabila sampai di situ, Aminah mengalami demam panas. Dan kalau kita baca sebelum ni pun, ayah Nabi SAW Abdullah pun meninggal disebabkan demam panas. Dulu kalau demam panas, orang akan sangat takut bahawa ia boleh membawa maut. Hari ini demam, kita dah anggap macam ada ubat lah, boleh selesai, demam je. Melainkan dia semakin teruk jadi denggi ke atau dan lain-lain. So waktu tu, mereka ada riwayat sirah yang tuliskan bahawa mereka terpaksa bermalam beberapa hari di Al-Abwa tu, tumpang satu kemah, sehinggalah Aminah memanggil Barakah. Ingat ni nama Barakah ni, dipanggil, dan dia bisik kepada Barakah, "Aku rasa aku dah tak boleh survive melangkaui ini, dia akan mati." Dan itu menyebabkan Barakah menangis. Dan pada ketika ini dia baru berusia 13 ataupun 14 tahun. Lebih kurang budak form 1, form 2. Dan Aminah berpesan kepada Barakah, "Aku nak engkau yang jaga anak aku Muhammad. Aku tak percaya siapa pun selain engkau yang kena jaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam."
Dan Nabi SAW pada usia 6 tahun, tuan-tuan boleh bayangkan budak 6 tahun melihat keadaan ibunya meninggal dunia depan mata. Dia mengambil masa untuk proses benda tu, dan dia melihat satu macam figure kakak ni yang jaga dia, hari-hari jaga dia daripada pagi sampai ke malam, jaga dia, menangis. Dan di mulut Nabi SAW, Nabi pun menangis. Dan pada ketika itu mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri Aminah menghembuskan nafas yang terakhir. Dan bayangkan, itu adalah momen Nabi SAW menjadi yatim piatu lah. Ayah dia meninggal, dah yatim dah. Ini ibu pun meninggal. Dan sekarang ni dia bergantung harap dengan siapa? Dengan Barakah ni. Dan Barakah ni adalah seorang wanita yang hidup sebelum Nabi lahir. Dia bersama dengan ibu Nabi sewaktu dalam kehamilan, menyambut Nabi SAW, dan dia akan hidup sampai selepas Nabi wafat. Dia ada view kehidupan Nabi daripada awal sampai akhir. Dan dia tak pernah tinggalkan Nabi SAW sepanjang kehidupan Nabi SAW tu. Sehingga kan Nabi SAW selepas kewafatan ibunya Aminah, Nabi memanggil Barakah sebagai ibu. Ummi ba'da ummi. Kaulah ibu aku setelah ibu aku. Okay? Saya nak bagi satu scene yang akan berlaku pada usia Nabi 50 tahun nanti. Sekarang ni Nabi umur berapa tahun? 6 tahun. Nabi lihat di mana ibunya dikebumikan, di Al-Abwa' ni. 50 tahun akan datang, Nabi SAW akan lalu di tempat ini, di exact point ini, dan Nabi tahu di mana kubur ibunya. Dan Nabi akan berhenti di situ, dan Nabi akan menangis semahu-mahunya, dan sahabat semua tak tahu kenapa Nabi nangis. Dan mereka akan sebut, wahai Rasulullah, bagi tahu kami kenapa kau menangis, agar kami pun boleh menangis dengan kau, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi akan sebut, ini adalah kubur ibuku Aminah. Maksudnya memori Nabi SAW waktu umur 6 tahun ni, dia stick, dia ingat semua trauma, kesakitan, kesedihan itu dia ingat di situ. Dan orang yang berada di sisi Nabi SAW sentiasa mendengar, memeluk, memujuk, merangkul adalah Barakah ni. Seorang hamba, tak tahu asal keturunan daripada mana, kulit hitam, tak fasih berbahasa Arab pun. Sampai ke dia tua pun dia struggle lagi dengan bahasa Arab. Dia nanti kita akan lihat momen-momen dia dengan Nabi SAW yang sangat rapat, sangat joyful, sangat kita panggil macam friendly. Antaranya disebabkan Barakah ni selalu sebut perkataan tu sama ada salah grammar atau salah bunyi. Kan Nabi akan cakap, aduh salah sebut lagi. So dia akan jadi macam funny moment sekejap lagi. Tapi kita nak highlight dekat sini, dialah orang yang mengambil dan menjaga Nabi SAW. Dia bawa balik Nabi SAW seorang diri daripada Al-Abwa' balik ke Mekah. Berjumpa dengan Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Atuk Nabi SAW. Kemudian atuk Nabi pula menjaga bersama dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni adalah pengasuh yang sentiasa berada dengan Nabi, tak pernah tinggalkan Nabi SAW. Kemudian hanya 2 tahun, umur 6 tahun sampai umur 8 tahun, Abdul Muttalib bertanggungjawab menjaga Nabi SAW. Kemudian Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Another blow. Satu lagi figura penting besar yang selama ni melindungi, menjaga, meninggal dunia. Nabi SAW sekali lagi kehilangan figura ayah tu lah. Dia tak pernah jumpa ayah dia sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya ada ibu dia sekejap. Dan saya lupa nak sebut, waktu Nabi ziarah kubur ibunya nanti pada usia 50-an tu nanti, Nabi akan sebut kepada para sahabat, aku masih ingat lagi betapa manjanya aku dengan ibu aku waktu aku kecil dulu. So, maksudnya memori itu tak hilang pun daripada ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah duduk di rumah Abu Talib, dan sepanjang itu yang sentiasa menjaga Nabi SAW adalah Barakah, ataupun nanti dia akan dikenali dengan satu panggilan Ummu Aiman. Nah, dengan Ummu Aiman, inilah dia Barakah bint Tha'labah. Sehingga kemudian bila Nabi SAW mula berdagang, Nabi sebelum tu mengembala kambing, Ummu Aiman ni selalu watch, dia selalu perhatikan, dia macam ibu yang sentiasa melihat perkembangan anak dia. Dan Nabi pun panggil dia sebagai ibu, sehinggalah satu fasa ketika Nabi sudah mencecah usia 25 tahun, Nabi nak berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan waktu ini
bayangkan selama ni daripada tadi umur dia 9 tahun dia dibeli, kemudian dijadikan pembantu sampai umur dia 14 tahun menjaga 14-15 tahun menjaga Nabi sewaktu Nabi kehilangan ibu, seterusnya ni Barakah tak pernah berkahwin. Dia dedikasikan hidup dia sepenuhnya untuk jaga Nabi SAW. Dia tak pernah kahwin. Sampailah ketika Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, dia pun ikut tinggal bersama dengan Nabi SAW dalam rumah Khadijah. Dulu kita pernah cerita rumah Khadijah ni ada ramai orang duduk kan. Ada anak-anak Khadijah daripada perkahwinan yang sebelumnya, kemudian ada Ali, kemudian ada Zaid yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi SAW, dan juga ada Ummu Aiman. Cuma pada momen ni, yang pertama sewaktu introduce Nabi SAW nak memperkenalkan kepada Khadijah radhiyallahu anha, Nabi perkenalkan, ini nama dia Barakah, dia adalah innaha ummi ba'da ummi, dia adalah ibuku selepas ibuku. Nabi sentiasa memperkenalkan Barakah ni sebagai ibu Nabi SAW. Dan waktu inilah Nabi SAW sebut, kau dah menjaga aku selama ni dan kau kena berkahwin. Kau tak boleh terus membujang macam ni. Dan waktu ni Ummu Aiman beritahu, aku takkan kahwin. Kau tak pernah tinggalkan aku takkan tinggalkan kau. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha yang ada di situ, Khadijah kata, ya engkau kena kahwin. Dan Khadijah ni kita tahu, kita pernah cerita, Khadijah ni macam yayasan kan dekat Kota Mekah tu. Orang miskin datang sentiasa boleh dapat bantuan. Siapa yang nak kahwin tak ada duit, dia akan sponsor. Memang sangat luar biasa kedermawanan Khadijah radhiyallahu anha. So Khadijah beritahu, wahai Barakah, aku akan carikan kau, aku ada satu calon yang sangat baik dan aku akan sponsor perkahwinan kau sepenuhnya. Sehingga kemudian Barakah ni bersetuju dan dia berkahwin dengan seorang lelaki nama dia Ubaid. Dia berkahwin dengan seorang lelaki nama dia Ubaid ibn Zaid. Dia berkahwin dengan Ubaid ibn Zaid ni, dia dapat seorang anak namanya apa? Gelaran dia Ummu Aiman. Nama anak dia apa? Aiman lah. Sebab Ummu Aiman tu ibu kepada Aiman. So anak dia yang pertama adalah Aiman. Dan Aiman ini dia membesar hidup dengan Nabi SAW dan kemudian dia akan mati syahid sewaktu perang Hunain, ketika dia melindungi Nabi SAW daripada terbunuh. Dan dia akan mengorbankan nyawa dia untuk Nabi SAW. Itu dia Aiman. Dan suami kepada Barakah yang pertama ni, nama dia siapa tadi? Ubaid tadi. Dia mati sebelum Nabi SAW dapat wahyu. Dia mati sebelum zaman keislaman tu. So bila Nabi SAW duduk, Ummu Aiman kehilangan suami, sekali lagi Ummu Aiman kembali duduk bersama dengan Aiman di rumah siapa? Khadijah radhiyallahu anha. So rumah Khadijah ni besar, tapi dia bukan macam kita sekarang ni ada rumah besar-besar bilik kosong ya. Ni rumah besar tapi dia ada ramai orang yang dia jaga. Keluarga-keluarga. Dan Khadijah kita cerita dulu kan, Khadijah radhiyallahu anha, dia akan jumpa siapa pun yang pernah buat baik kepada Nabi SAW, dia akan buat baik dengan orang tu. Dia takkan lepaskan peluang tu. Dia nak tunjukkan kebaikan dia kepada semua orang yang pernah tunjukkan kebaikan kepada Nabi kita SAW. Termasuklah Ummu Aiman. Bayangkan Ummu Aiman ni menjaga Nabi sejak bayi lah, pengasuh yang paling dekat dan setia. Sehingga kemudian Ummu Aiman berkahwin, kehilangan suami, Ummu Aiman balik semula duduk di rumah Nabi SAW bersama anaknya, sehinggalah berlaku peristiwa turunnya wahyu. Ketika turunnya wahyu, kita selalu cerita, yang pertama masuk Islam wanita Khadijah radhiyallahu anha, kemudian lelaki yang pertama Abu Bakar, kanak-kanak yang pertama Ali, dan seterusnya. Kita lupa Ummu Aiman adalah wanita kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Kalau dalam kategori hamba, dia adalah hamba pertama yang masuk Islam. Dalam Islam ni, ketika Islam datang, dia tidak ada sikit pun keraguan. Dia kata, aku tahu daripada dulu lagi kau ni special. Dia sendiri yang menyambut kelahiran Nabi SAW. Dia kata engkau Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga Nabi sangat memuliakan Barakah ataupun Ummu Aiman ni. Selepas ni dia akan sering dipanggil sebagai Ummu Aiman, sebab ibu kepada Aiman. Tapi itu bukan satu-satunya anak dia radhiyallahu anha. Dia ada seorang lagi anak yang akan jadi legend, yang akan jadi satu figura penting. Nanti kita akan sebut di hujung sikit. Jadi waktu awal di Mekah ni, dia sentiasa bersama Nabi SAW sehinggalah berlaku hijrah. Ada satu peristiwa yang luar biasa diriwayatkan daripada Ummu Aiman, di mana sewaktu mereka bergerak berhijrah ke Madinah, perjalanannya panjang, jauh,
berbahaya, panas. Dalam satu ketika, waktu ni Ummu Aiman dah berusia menghampiri usia 60 tahun. Dia dah tua dah. Dia jaga Nabi sebelum Nabi lahir lagi ni. Nabi hijrah umur berapa? Nabi dapat wahyu umur 40. Nabi hijrah umur berapa? 53. Berapa tahun Nabi dakwah di Mekah? 13. Tahun 40 tanpa 13, 53. So tambah lagi berapa? 10 tahun lah lebih kurang kan. Dia umur 10 waktu dia sambut Nabi SAW dulu. 63 tahun. Dan dia berhijrah dengan lemahnya tubuh dia, dengan penatnya dia dalam keadaan sangat haus sehingga dia sebut dia hampir macam nak mati dah. Dan tiba-tiba turun satu balang air macam bucket. Turun daripada langit dan dia kata aku melihat dia diikat oleh tali, tapi apabila aku melihat ke atas aku tak nampak di mana punca tali tu. Dan dia minum daripada air tu, masih ada lebihan, dia tuang air tu kat badan dia supaya dia sejukkan badan. Dan dia kata sejak hari itu aku berpuasa pada hari yang paling panas pun, aku tawaf dalam keadaan panas terik pun, aku buat kerja berat waktu panas pun, aku tak pernah rasa haus. Radhiyallahu anha. Itu satu story yang Ummu Aiman sendiri ceritakan, diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad. Dan apabila sampai di Madinah, berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi kata, Nabi lihat keadaan Ummu Aiman yang travel dalam keadaan begitu susah payah. Nabi kata, wahai ibu, tempat kau di syurga. Wahai ibu. Nabi sentiasa panggil dia sebagai wahai ibu. Ini adalah mother figure kepada Nabi kita SAW. Dan apabila berada di Madinah, Nabi SAW, sewaktu ni kita kena ingat, Ummu Aiman dah kehilangan suami. Dia single balik ni. Dan kalau kita recall, dalam rumah Nabi ada Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah juga adalah hamba Nabi SAW yang dihadiahkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, yang kemudian Nabi merdekakan dan jadikan dia sebagai anak angkat. Sampai orang semua ingat anak kandung, sehingga kemudian turun ayat Al-Quran bagi tahu tak boleh binkan anak kandung kepada ayah, tak boleh binkan anak angkat kepada ayah angkat, kena binkan kepada ayah kandung. Baru orang sedar, oh ingatkan Zaid ni memang anak kandung Nabi, rupanya anak angkat. So kedudukan dia juga sangat terkenal, sangat prestige. Dia juga baru bercerai setelah berkahwin dengan Zainab radhiyallahu anha. So Nabi SAW buat satu announcement. Ada sebahagian ulama bagi konteks bahawa Ummu Aiman dah tua, dia tidak begitu atraktif, menarik, dan macam ada kesusahan kalau nak boleh dia jumpa calon dan kahwin. Sehingga Nabi SAW buat announcement. Nabi kata siapa yang inginkan wanita daripada syurga, kahwinlah dengan Ummu Aiman. Kahwinlah dengan Ummu Aiman. Zaid bin Harithah terus angkat tangan bagi tahu, Rasulullah, aku akan kahwin dengan Ummu Aiman. Dan mereka berkahwin dan mereka dikurniakan seorang anak namanya Usamah ibn Zaid. Waktu Nabi SAW wafat nanti, Nabi sebelum wafat, Nabi lantik Usamah ibn Zaid yang pada ketika itu hanya berumur 11-12, sangat muda, sebagai panglima perang yang akan bagi arahan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali. Sehingga Umar bagi tahu kita kena tukar komander ni. Dia terlalu muda, dia tak tahu macam mana nak handle peperangan. Abu Bakar radhiyallahu anhu akan marah, dia kata kau nak tukar, kau nak suruh aku tukar benda yang Nabi letak. Aku takkan buat benda tu. So Usamah ni nanti bila dia lahir, dia digelar sebagai Hibbu Rasulillah, kesayangan Nabi SAW. Dia sentiasa bermain dengan Nabi, dia sangat rapat dengan Nabi, Nabi manjakan dia radhiyallahu anhu. So Barakah ni dalam scene kat belakang kita lihat, dia tak pernah miss join apa-apa perang dengan Nabi SAW. Dia akan pergi sebagai bulan sabit merah ke, sebagai kru kat belakang ke, dia akan join. Dan bila dia join, Anas bin Malik menyebut bahawa dia akan sentiasa mata dia tu lock dekat Nabi SAW. Macam seorang ibu tengok anak, dia lock supaya jangan ada apa-apa jadi dekat Nabi SAW. So dia memang berperwatakan seperti ibu kandung. Memang dia jaga tu macam anak kandung. Apatah lagi dia adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW akan ziarah dia setiap hari. Dan apabila dia ziarah, Nabi SAW akan tanya, Kaifahaluki, apa khabar? Dan dia akan sebut, Madama Islam bi khair, ana bi khair. Selagi mana Islam baik, aku baik. Maksudnya dia tak pernah lah nak komplain, dia dah tua lah, itu tak ini, tak kena, ini sakit. Tak ada.
Dia kata, selagi mana Islam, perjuangan kau, dakwah kau terus berjalan, selagi tu aku baik. So dia betul-betul meletakkan diri dia tu, menyokong Nabi SAW pada misi yang jauh lebih besar daripada diri dia sendiri. Dan dalam satu peristiwa lagi Nabi SAW, Nabi suka bergurau dengan Ummu Aiman ni. Ummu Aiman ni orangnya sangat motherly, sangat keibuan. Dia senyap, dia tak banyak cakap. Dia kalau cakap tu sepatah-sepatah macam tu. Dia orangnya yang agak tertutup. Sebab tu kalau tak, bayangkan kalau Ummu Aiman tulis biografi Nabi, dialah orang yang paling boleh tulis semua daripada awal sampai habis. Dan orang boleh dengar banyak cerita daripada dia. Tapi dia kebanyakan masa di dalam rumah, which is kebiasaan dalam konteks Mekah pada waktu itu. Tak banyak cerita yang kita dapat daripada riwayat yang diriwayatkan daripada Barakah ataupun Ummu Aiman. So satu hari dia nak ikut Nabi SAW pergi ada ekspedisi. So Ummu Aiman bagi tahu dekat Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, aku nak ikut." Nabi kata, "Okey, aku akan bawa anak unta untuk engkau." Ummu Aiman kata, "Aku tak boleh naik anak unta. Anak unta tak larat nak dukung aku. Bawa aku unta." Nabi kata, "Tak boleh. Kalau kau nak ikut, kau kena naik waladun naqah, anak unta betina." Naqah tu anak unta betina. Lepas tu dia kata, "Tak boleh, aku kena naik unta besar, apa masalahnya? Bawa je lah unta besar untuk aku." So Nabi sekadar nak mengusik dia. Nabi kata, "Kan semua unta ni anak kepada unta lain. So memanglah unta besar lah, aku saja je sebut anak unta." So dia suka bergurau dengan Nabi SAW macam tu. Dan Ummu Aiman ni radhiyallahu anha, seperti yang saya sebut tadi, dia ada kesukaran untuk berbahasa Arab. Ada certain perkataan dia tak boleh nak pronounce. Kan kita ada rakan-rakan kita yang mungkin daripada etnik yang berbeza, dia ada pelak-pelak dia yang dia tak boleh fix. Kadang-kadang kita suka memperkecilkan atau mengejek-ngejek lah cara sebutan tu. So Ummu Aiman ni ada benda-benda yang dia tak boleh sebut. Contoh, bila dia nak sebut Assalamualaikum, dia akan sebut la Assalamualaikum. Dia akan jadi macam tidak sejahtera ke atas kamu. Sehingga Nabi bila dengar, Nabi kata, "Okey, macam ni lah, wahai Ummu Aiman, kau tak payah sebut Assalamualaikum, kau sebut Assalam je, dah cukup. Salam je, sebut salam je." So setiap kali nak sebut yang full tu, dia akan tergeliat lidah dia. Radhiyallahu anha. Dan ada juga momen-momen yang heated. Tentera Islam tengah bersiap nak pergi perang ni. Dia nak sebut Thabbatallahu aqdamakum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan, mengukuhkan langkah-langkah kamu. Dia tersalah sebut, dia kata Sabah aqdamakum. Maksudnya semoga Allah laknat ataupun mencelakakan langkah-langkah kamu. Sebab tu Nabi kata, "Tak apa wahai ibu, kau senyap je. Kau sebut-sebut benda makin kalut." So Nabi SAW dengan Ummu Aiman radhiyallahu anha sangat dekat, sangat rapat, dan dia memiliki satu kedudukan yang sangat istimewa di sisi Nabi SAW. Sehingga dalam perang Uhud diceritakan, kalau ingat kita cerita tentang Mus'ab ibn Umair, di waktu perang Uhud ketika berlaku kucak-kacir tu, dia adalah salah seorang wanita yang ambil pedang dan pergi untuk mempertahankan Nabi SAW. Head to head. Itu adalah insting, mother instinct. Insting seorang ibu ni, dia kalau anak dia, lepas tu kita boleh tengok mana-mana kisah ke yang kita pernah baca di berita, anak dia lintas jalan, dia nak selamatkan anak, dia kena langgar. Tapi itu mother instinct. Bukan hanya manusia, kalau tuan-tuan tengok National Geographic ke, kita akan lihat ibu kepada binatang ni pun, berdepan dengan ular ke, berdepan dengan harimau ke, dia akan put their life on the line. So itulah karakter Ummu Aiman sewaktu Nabi SAW masih hidup di kota Madinah. Dan satu hari ada beberapa anecdotes ataupun episod-episod ringkas dalam kehidupan Nabi SAW bersama dengan Ummu Aiman ni. Satu hari Nabi sedang mendokong seorang bayi perempuan. Bila Nabi dokong, tidak dijelaskan sama ada ini bayi siapa, tapi Nabi dokong bayi itu dan Nabi menangis. Sebab bayi itu meninggal dunia dalam dukungan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menangis. Bila melihat Nabi SAW menangis, Ummu Aiman pun menangis. So Nabi SAW tanya kepada Ummu Aiman, "Wahai Ummu Aiman, kenapa kau menangis?" Dia kata, "Aku tengok engkau menangis, aku pun menangis. Takkan aku tengok Rasulullah menangis, aku tak menangis?" So Nabi kata, "Aku menangis, tapi bukan kerana musibah, tetapi kerana rahmah, kerana kasih sayang." Sebab Nabi macam nak bagi signal dekat sini,
Nabi bukan nangis sebab mempersoalkan takdir. Nabi bukan menangis sebab sedih dengan apa yang ditimpa, tapi Nabi nangis itu sebab rasa kasih sayang. Dan Nabi sebut satu perkataan, Nabi kata, semua orang mukmin ini, orang yang beriman ini, apa pun yang menimpa mereka, dialah baik untuk mereka. So itu antara nasihat-nasihat yang berlaku, conversation antara Ummu Aiman dan Nabi SAW yang Ummu Aiman pegang. Sehingga nanti, sebelum ni kita cerita waktu wafatnya Nabi SAW, orang yang paling kita tak boleh imagine boleh berdiri adalah Abu Bakar, kan? Dia sahabat yang setia dalam berjihad bersama, hijrah bersama. Semua sahabat rebah, hilang akal lah basically, tak boleh hadam apa yang berlaku. Malah Abu Bakar yang pergi kucuk Nabi SAW keluar dan take that leadership tu, bagi tahu kalau siapa yang sembah Muhammad, Muhammad telah meninggal, telah mati, tapi siapa yang sembah Allah, Allah hidup, tidak akan mati. Tapi kita lupa satu lagi watak yang bila scene ini sedang kita baca, kita sedang ceritakan, ada seorang lagi wanita yang sudah tua, yang menjaga Nabi sejak lahir, yang menyambut Nabi SAW. Bagaimana dia berdepan dengan kewafatan Nabi SAW. Dalam buku-buku sirah diceritakan bahawa dia tentunya mengalami kesedihan yang amat mendalam, kerana dia, hidup dia tu diwakafkan untuk Nabi SAW, seluruh kehidupan dia tu, radhiyallahu anha. Dan melihat tu dia menjadi sangat senyap, dia withdraw daripada society, orang tak nampak dia dah, dia selalu duduk menyendiri. Sehingga apabila datang pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an, selepas wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar teringat kepada Ummu Aiman ni, dan dia mengajak Umar Al-Khattab, wahai Umar Al-Khattab, mari kita pergi jumpa Ummu Aiman. Dan itu, perasaan itu timbul kerana cinta kepada Nabi SAW. Salah satu perkara yang diajarkan Nabi SAW adalah bila kita ada mak ayah yang meninggal dunia, kita kena buat baik, salah satunya dengan pergi menyambung hubungan dengan kawan baik mak dan ayah kita tu. So bila kita pergi jumpa, ada cerita-cerita yang dikenang, dan itu menghidupkan lagi memori, doa, istighfar dan sebagainya. So Abu Bakar mengajak Umar Al-Khattab radhiyallahu an untuk pergi jumpa, dan mereka pergi ziarah. Mereka bercakap dengan Ummu Aiman, tiba-tiba Ummu Aiman menangis. Dan Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar assume tentulah dia menangis sebab kewafatan Nabi SAW. So mereka cuba nak pujuk. Mereka bagi tahu, wahai Ummu Aiman, ketahuilah sekarang ni Nabi SAW berada di tempat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ummu Aiman sebut, aku bukan menangis kerana Nabi SAW wafat. Aku tahu dia berada di tempat yang lebih baik daripada di dunia ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku menangis kerana setelah wafatnya Nabi SAW telah terputus wahyu daripada langit yang turun ke bumi. Tengok dia punya insight. Tengok dia punya fikir tu. Radhiyallahu an. Yang tadi datang nak pujuk ni, Abu Bakar dan Umar, kemudian mereka menangis. Sepuas-puasnya, mereka tiga menangis. Disebabkan mereka tak sangka apa yang disebutkan oleh Ummu Aiman tu satu benda yang mungkin terlepas pandang. Ya, selepas ni tidak akan ada wahyu yang turun daripada langit, kerana Nabi adalah Nabi yang akhir, penutup segala Nabi dan Rasul. Dan kita semua ni adalah orang-orang yang berada di atas jalan ini, bergantung, berpegang gigit dengan gigi geraham sunnah-sunnah Nabi SAW, Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kerana tidak ada apa-apa lagi petunjuk yang akan turun daripada langit dalam bentuk wahyu. Sehingga dia sudah sangat tua, dia bahkan melihat ataupun experience wafatnya suami dia Zaid ibn Harithah dalam perang Mu'tah. First kali daripada kecil dia, kalau kita tengok hidup dia macam penuh dengan derita. Daripada kecil dia tak tahu mak ayah dia siapa, dia telah diculik, dijual di pasar. Kemudian dia dibeli oleh tuan dia meninggal, Abdullah. Kemudian dia hidup dengan Aminah, dia sangat mencintai Aminah. Dia bersama ketika Aminah hamil. Kemudian Aminah meninggal. Dia menjaga Nabi kita Muhammad SAW daripada baby, daripada kecil. Kemudian Nabi SAW meninggal. Sebelum tu dia berkahwin kan, suami dia Ubaid tu meninggal. Kemudian anak dia yang pertama Aiman itu meninggal. Kemudian Zaid ibn Harithah, suami dia, meninggal. Kemudian Usamah ibn Zaid meninggal.
tinggallah dia keseorangan di akhir usia dia. Basically dia experience melihat semua ni, dan sebagian ulama sebut dia hidup sampai 100 tahun. Dan dalam hidup dia ni semua orang-orang penting yang dikasihi, dicintai, yang dikorbankan segalanya ni, semua seorang demi seorang meninggal, dia witness semua tu, dia tengok semua tu. Sehinggalah dia sampai pada era pemerintahan Umar Al-Khattab, sehingga Umar Al-Khattab ditikam, kan? Kita tahu Umar Al-Khattab meninggal waktu subuh tengah jadi imam, ada orang datang dan tikam. Ketika wafatnya Umar, Ummu Aiman ada sebut satu benda, Islam akan mula melemah selepas wafatnya Umar Al-Khattab. Dan sebagai riwayat sebut 20 hari selepas wafatnya Umar, baru di peringkat awal pemerintahan Uthman ibn Affan, Ummu Aiman meninggal dunia. Barakah binti Sa'labah meninggal dunia, dan dia dimakamkan di Baqi'. Kalau tuan-tuan pernah pergi Madinah atau akan pergi Madinah, pergi ke Baqi' al-Gharqad, betul-betul tepi Masjid Nabi SAW. Ummu Aiman dimakamkan selari in one line dengan Nabi SAW. Seolah-olah dia melihat kepada Nabi SAW. Dan itulah serba sedikit kisah yang ada tentang Ummu Aiman. Dan kalau kita renungkan balik, watak Ummu Aiman ni adalah watak seorang wanita yang kalau dalam suasana biasa orang pandang rendah, orang anggap dia tidak bernilai, dia tidak ada kedudukan dalam masyarakat, tapi dia tak pernah kisah satu apa pun orang nak fikir apa. Dengan khidmat dia kepada Nabi SAW, boleh bayangkan tuan-tuan apa yang Allah SWT sediakan untuk barakah Ummu Aiman ini, sebagai orang yang Allah pilih untuk sambut Nabi lahir ke dunia, jaga dia sejak kecil SAW, pastikan dia dewasa, berkahwin, sentiasa menemani Nabi SAW sampai akhir, dan outlive Nabi SAW sampailah kemudian dia wafat pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini adalah satu kisah yang kita perlu ceritakan kepada anak-anak kita. Yang pertama, kita jangan pandang rendah kepada sesiapa pun disebabkan keturunan, asal negara dia, warna kulit dia. Jangan. Kita tak tahu di sisi Allah betapa tingginya kedudukan mereka itu. Contohnya adalah salah satu adalah Ummu Aiman. Yang kedua adalah kita diajarkan bahawa kita jangan lupa orang yang pernah mendidik dan menjaga, mengasuh kita sejak kecil. Ada orang yang mungkin Allah SWT uji dia kehilangan ibu dia sejak kecil, tapi tentu ada watak lain yang ada dalam hidup tu yang bukan seperti ibu kandung. Dia bukan ibu kandung, tapi dia seperti ibu. Maka dia juga menerima hak seperti mana Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Nabi jaga, Nabi cintai, Nabi kasihi Ummu Aiman ni, sehingga Nabi sebut Ummu Aiman, dia adalah daripada ahlu baiti, dia adalah ahli rumahku. Special lah kedudukan ahli bait. Ahli bait ni adalah satu status yang elit dalam kalangan keluarga ataupun orang-orang yang berada di sekeliling Nabi SAW. Dan itulah serba sedikit kisah tentang Ummu Aiman radhiyallahu anha. Semoga Allah SWT bantu kita semua untuk mencontohi sifat setia, pengorbanan, dan tidak terlalu terganggu dengan apa pandangan manusia terhadap kita, tapi kita tertumpu kepada bagaimana kita berkhidmat dan tunjukkan taat setia kita kepada Nabi SAW. Semoga Allah SWT rahmati kita semua, dan saya harap kisah ini akan disampaikanlah kepada anak isteri di rumah, supaya anak-anak kita kenal watak-watak ini. Ini watak-watak penting ni dalam sirah Nabi SAW. Ibu kepada Nabi SAW, tapi kebanyakan kita tak tahu dan tak pernah dengar. Itu tanda-tanda yang kita perlu semarakkan balik kisah-kisah ni supaya kita kenal dan ingat dan sebut. Dan kalau boleh nak bagi nama anak Barakah, nak bagi nama anak Ummu Aiman, fadhal, silakan. Semoga watak-watak ni dihidupkan dengan cara demikian, insya-Allah. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tersilap dan tersasul daripada kelemahan dan kekurangan saya. Sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.